suratul Al-Fatihah. Kita tujukan kepada diri kita, kedua bapa kita, ahli-ahli keluarga kita, dan sama ada yang telah pergi ataupun yang masih ada. Kemudian kita tujukan juga kepada rakan-rakan kita yang ditimpa masalah berkaitan diuji dengan ujian kehidupan ataupun kesihatan, dan kita doakanlah semoga segala usaha kita dipermudahkan, diberi kejayaan untuk kita melaksanakan, dan juga rakan-rakan kita tadi ataupun ahli keluarga kita diberi kesembuhan dan dipermudahkan segala urusan jadi kaum-kaum yang bukan Islam berdoalah ikut cara masing-masing sebab semua agama bila sebut saja doa itu adalah untuk kebaikan Okey, kita sama-sama baca surah Al-Fatihah. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera, selamat petang. Pertama-tamanya saya ucapkan terima kasih kepada semua guru dapat hadir pada petang ini untuk taklimat pelaksanaan jadual waktu PDPR version 2.0. Yang ini merupakan taklimat yang kedua lah berkaitan dengan jadual waktu khas untuk jadual waktu sahaja kali kedua lah rasanya sebab kali pertama dulu kita buat bila kita beralih daripada 2 subjek kepada 3 subjek untuk satu hari jadi ini adalah jadual waktu yang telah digubal berikutan taklimat dan juga manual PDPR version 2.0 yang telah dikeluarkan oleh pihak kementerian pada 2 minggu lepas Okey. Jadi itu yang pertama saya ucapkan terima kasih walaupun notih agak lambat juga sebab ada beberapa perkara yang terpaksa saya uruskan sehingga saya terlupa tentang untuk send nota ataupun notis tentang taklimat ini Okey. Yang pertamanya cikgu saya ingin memberi sedikit penerangan berkaitan dengan manual dan juga tentang latar belakang penggunaan jadual waktu ini Okey, saya nak share screen sikit Okey. Boleh nampak Cikgu Surila boleh nampak tak? Nampak Tuan Haji. Nampak Tuan Haji. Nampak Tuan Haji nak nampak panduan tak nampak, saya tak nampak kan? Nampak panduan. Okey. Pening baru habis kelas. Jangan pening. Okey, tak apa. Okey, itu yang sebab kita adakan lewat sedikit lah cikgu sebab kita nak beri peluang untuk cikgu mengajar dahululah Okey. Okey, yang pertama sekali tentang panduan pelaksanaan jadual waktu PDPR ini Okey, pihak kementerian ada mengeluarkanlah bersama dengan manual disertakan sekali dengan panduannya. Jadi inilah panduannya. Cikgu rasanya telah baca, saya anggap telah baca sebab saya pun telah kongsikan PowerPoint ini dalam grup khas GB tu pada tak silap saya pada minggu lepas ataupun 2 minggu lepas lah betul. Saya ada kongsikan lah iaitu pada 9 Februari 9 Februari saya ada kongsikan bersama dengan slide ataupun poster berkaitan dengan sesi diskusi yang dibuat oleh pihak kementerian Jadi cikgu pun rasanya telah mendengar ataupun telah menonton YouTube yang berkaitan dengan pelaksanaan ini Jadi dia menjadi satu isu kepada sekolah dan juga kepada guru-guru dan sampai sekarang ini pihak NUTP masih lagi masih lagi mendesak pihak kementerian supaya menangguhkan pelaksanaannya Jadi sehingga hari ini sekolah
ataupun kementerian tidak mengeluarkan apa-apa makluman berkaitan pelaksanaan jadual waktu ini sama ada ditangguh untuk ditangguhkan. Tidak ada lah. Cuma kita melihat membaca informasi berita di mana-mana pihak NUTP dan juga pihak ahli-ahli politik mendesak pihak kementerian, tapi tidak ada lagi penangguhannya, belum ada lagi surat. Jadi untuk itu kita tetap melaksanakanlah. Jadi sebagai peringkat awalnya kita mengadakan taklimat inilah. Jadi ini adalah di peringkat do D plan, kita dah plan, iaitu kita dah merancang jadual waktunya. P, D, ini adalah nanti ini dah ada peringkat do nanti PDCA kan, P plan, do, D adalah do peringkat pelaksanaan. Oh, ada ramai yang kata ding tak dapat ya. Cikgu Surida tengok dalam Okey, ada. Telegram. Okey, dia orang minta link, nanti saya usahakan. Link okey. Tak, kalau dia orang tak pernah masuk rasanya. Okey, ada yang share link. Okey, dah ada. Okey tapi biasanya cikgu, kalau cikgu dah ada dalam grup ini ataupun cikgu dah pernah ikut baik di grup ini, Teams ini saya gunakan untuk taklimat ataupun mesyuarat mesyuarat kuri, mesyuarat guru dulu kat sini lah. Dan kalau cikgu dah ada masuk sekali, maknanya tak perlu lagi tu tak perlu lagi untuk saya cikgu tak perlu request pending lagi tu rasanya tapi tak tahulah, kita hanya merancang, tapi mungkin ada juga yang cuba saya tengok sekejap untuk request pending. Okey, Nur Afifah Farhan. Okey, Nur Afifah Farhan request pending request. Okey. Okey. Tolong mute kan supaya taklimat berjalan lancar untuk pelaksanaan kita mendengar berkaitan dengan penerangan ini Okey. Yang pertamanya saya nak beritahu tentang panduan pelaksanaan panduan pelaksanaan jadual waktu ni, seperti mana slide yang saya tayangkan ini Jadi kalau cikgu sedang mendengar berita apa-apa tu, setakat ini tidak ada cikgu tidak ada penangguhan yang dikeluarkan oleh pihak kementerian berkaitan dengan pelaksanaan jadual waktu ini hanya ura-ura saja dari pihak ahli politik dan juga NUTP Okey, ini tak perlu baca, kita pergi tengok Okey. Ni contoh lah contoh siapa dia Sekejap saya tengok. Okey. Ini adalah pelaksanaan contoh-contoh lah tahun 1, tahun 2, tahun 3 contoh pelaksanaan untuk 2 jam sehari untuk 4 jam sehari untuk 1 jam. Ini adalah pada pelaksanaan sebelum sebelum jadual waktu PDPR 2.0, sebelum manual ini dikeluarkan. Jadi ada sekolah yang buat 2 jam sehari, ada sekolah yang buat 4 jam sehari, ada yang buat 1 jam. Jadi itu tak menepatilah sebagaimana hasrat kementerian yang diterjemahkan dalam manual itu. Jadi itulah yang dibuat dikeluarkan manual PDPR 2.0 ini Ini isu yang dulu kita laksanakan 2 jam sehari mula-mula kan. Lepas itu kita ambil 6 jam sehari 2 jam tu kita 2 subjek, lepas tu kita ada 3 subjek kan. Jadi tak ada keselarasan di antara satu sekolah dengan satu sekolah. Jadi itu kementerian keluarkan Okey. Kalau di sini pula ini kita tak perlu tengok sangatlah, dan isu dan cabarannya kenapa kan untuk melaksanakan jadual PDPR ini Okey. Jadi pemberian kerja rumah yang tidak terancang yang disebutkan apa tu, yang pertama waktu PDPR yang berbeza-beza tadilah ada yang sejam, ada yang 2 jam, ada yang 3 jam begitu. Bila kan waktu PDPR yang berbeza-beza ni antara satu sekolah ada kandungan asas. Kita jangan lupa ada kandungan asas
ada kandungan pertambahan dan ada kandungan pelengkap dalam di SKP kita itu ya. Dalam kandungan asas kita jangan lupa ada kandungan yang terkesan, iaitu kandungan yang tidak dikuasai oleh murid dan juga kandungan yang tidak diajar oleh guru pada sesi yang lepas ya. Jadi itulah antaranya isu-isunya ya. Kerja rumah yang tidak terancang, kemudian pendekatan PDP yang tidak sesuai ya. Jadi sebab ada kekangan internet ataupun peranti ataupun lain-lain lah dalam kalangan guru dan juga dalam kalangan murid ya. Jadi itulah antara isunya yang kementerian lihat untuk diselaraskan kepada semua sekolah supaya semua sekolah di Malaysia mempunyai hanya satu jadual sahaja jadi dikeluarkanlah manual pengajaran dan pembelajaran versi 2 versi 2 version 2.0 ni lah. Manual PDPR di rumah versi 2.0 ini ya. Nanti kita akan tengoklah. Ini dia versinya ya. Panduan pelaksanaan jadual waktu belajar ya. Ini cikgu boleh baca lah. Saya tidak berniat untuk membaca satu-satu dan cikgu boleh baca. Cuma saya akan lebih kepada untuk penyampaian berkaitan dengan jadual waktu yang telah kita gubalkan Okey. Ini cikgu boleh baca ni. Tengok balik dalam grup WhatsApp khas GB tu ya. Ada yang ditayangkan, ada saya sharekan di sinilah Okey. Kita tengok sini objektif, antara objektif dilaksanakan waktu PDPR 2.0 ini ya. Yang pertama untuk mencadangkan peruntukan masa PDPR yang terancang, sistematik, berstruktur dan seimbang agar tidak berlaku lambakan kerja rumah. Supaya bila ikut jadual yang ini cikgu akan bagi kerja. Jadi semua cikgu bagi kerja, jam murid kerja hari ni tak siap, besok dah dapat kerja baru. Jadi itu perlukan ada satu perancangan jadual waktu yang sistematik Jadi garis panduan telah dikeluarkan oleh pihak kementerian Okey, kemudian dengan ada jadual waktu ini dia dapat menjadi rujukan kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Siapa pihak-pihak yang berkepentingan itu? PPD, JPN, Jabatan, Nazi dan lain-lain lah, ibu bapa itulah pihak-pihak yang berkepentingan murid maknanya pihak-pihak kepentingan adalah stakeholder kita guru itu semualah Okey dalam melaksanakan jadual PDPR ni bagi memastikan kelangsungan pembelajaran murid di situ jadi dia jadi rujukan. Okey, kemudian antara lain lagi membina suasana PDPR yang mesra ibu bapa agar mereka dapat memberi sokongan berterusan terhadap pembelajaran rumah. Jadi bila ibu bapa dapat jadual ni, okey, mereka nampak mereka boleh melibatkan diri di situ ini hasrat kementerian hasrat kementerian agar sekolah-sekolah melaksanakannya dan objektif yang ditetapkan ini tercapai. Jadi kita ni sebagai pelaksana. Jadi kita sebagai pelaksana kita melaksanakan apa yang dihasratkan kementerian itu dan kita sejaya upaya memastikan objektif ini tercapai Okey, ini adalah jadual waktu PDPR contoh jadual waktu PDPR Okey. Dia mesti melihat peruntukan masa seminggu. Contoh masa seminggu. Okey, contoh yang diberi sini bahasa Melayu bahasa Melayu ada 360 okey, jadi untuk menentukan masa ni satu di sini okey ada terpadam pula. Okey, saya sharekan sekali lagi. Sekejap je Okey.
Okey, di sini. Okey. Okey, harap cikgu boleh nampak. Okey, yang pertama dia kita perlu lihat, beri perhatian dalam kita nak membina jadual waktu ini ya, peruntukan masa seminggu. Berapa minit seminggu untuk subjek itu. Contoh lah, ini contoh cikgu ya. Tapi dia dalam kita nak menentukan jumlah masa ni ya, kita berdasarkan perkeliling semakan KSSR 2017 itu ya. Ini kita dah gubahkan. Contohnya bahasa Melayu ada berapa ada berapa minit 360 minit seminggu. Tapi dia bergantung kepada minggu akademik yang kita pilih ya. Kalau minggu akademik yang kita pilih tu sedikit, maknanya satu subjek tu akan bertambah minit dia. Sebab bagi kita nak mencapai jumlah peruntukan masa seminggu tu yang telah ditetapkan dalam perkeliling itu ya. Jadi ini contoh 360, maknanya ada 12 waktu seminggu untuk bahasa Melayu. Jadi minggu yang dipilih adalah minggu yang ni minggu akademik dia 36 ataupun 34 ataupun 32 minggu inilah. Tapi dia terpaksa cover banyaklah ya. Contoh dia bagi kat sini peruntukan masa untuk PDP 240 dan untuk tutorial 120. 120 ni adalah 240 ni 8 83, 24, 8 waktu untuk bersemuka dan masa tutorial hanya 4 waktu sahaja. 120 minit. Contoh. Jadi dalam jadual waktu yang baru ini cikgu ya, dia ada masa bersemuka dan juga masa tutorial. Masa tutorial dipanggil itu ini masa tutorial dan masa PDP iaitu bersemuka ya. Okey, jadi apa dia masa masa untuk PDP kita dah tengok iaitu peruntukan masa seminggu berdasarkan surat perkeliling ikhtisas yang sedang berkuat kuasa. Jadi perkeliling ikhtisas yang sedang berkuat kuasa adalah perkeliling semakan 2017 itulah Okey, kemudian peruntukan masa tutorial tadi saya ada sebut satu PDP bersemuka, satu PDP tutorial. Tempoh masa yang ditetapkan ataupun yang diperuntukkan untuk melaksanakan latihan tugasan PDP yang lalu bagi tujuan pengukuhan dan pengayaan. Jadi cikgu bagi tutorial tutorial sahaja, tidak bersemuka lah. Ini nanti macam mana pelaksanaannya, okey kita tengok sikit Okey, jadi tutorial ni adalah dalam talian juga ataupun di luar talian ataupun guru on call. Latihan dan tugasan yang bersesuai dan berfokus Okey, untuk yang 240 ni 240 minit 8 waktu ini adalah bersemuka. Apa maksud bersemuka? Bersemuka maknanya cikgu kena mengadakan Google Meet, Teams ataupun Zoom ataupun yang lain-lain yang boleh cikgu berinteraksi dengan murid secara bersemuka dalam talian. Bersemuka tu apa? Maknanya kita berjumpa dengan murid, kita tengok dia, dia tengok kita, kita nampak dia, dia nampak kita. Kita cakap sesuatu, dia boleh cakap, dia boleh balas. Begitu. Itu waktu tu contoh itu Manakala tutorial pula adalah kita bagi penerangan kita tak ada buat perjumpaan bersemuka. Kita tak boleh buat perjumpaan bersemuka. Mana kita bagi penerangan dalam bentuk tulisan, dalam bentuk suara, voice, rakaman suara, dalam bentuk video, dalam bentuk apa-apalah. Dan kita post kepada mereka, mereka tengok. Ataupun kita dah laksanakan PDP dalam bersemuka ini, dalam masa tutorial ni kita minta mereka buat siapkan kerja itu. Latihan itu. Kan? Sekarang ini dia berbeza. Cikgu melaksanakan dalam sejam, cikgu terus murid buat dalam waktu itu. Ada juga yang budak buat kemudian. Ada juga cikgu bagi link quiz, kemudian budak semak-semak buat pun ada juga begitu tapi untuk yang 2.0 ini bersemuka tu cikgu ajar. Cikgu ajar. Cikgu ajar. Maknanya cikgu nak ajar tentang kemahiran baru, tentang kemahiran asas yang baru. Karangan, bahasa Inggeris apa dia nak ajar yang baru, sains apa dia nak ajar yang baru, matematik apa dia nak ajar yang baru. Yang di sini cikgu kena bagi di sini.
Okey, kemudian dalam masa tutorial ni cikgu akan suruh budak buat. Ada masalah, ada pertanyaan, tulis dalam grup Telegram, tulis dalam grup WhatsApp, hantar rakaman suara dalam grup WhatsApp, hantar rakaman suara dalam grup Telegram atau apa-apa lah. Okey, sekejap saya mutekan lagi. Okey. 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 Faham ya cikgu di sini peruntukan masa dengan okey kalau ada soalan nanti nanti cikgu boleh tanya. Okey. Kemudian peruntukan masa PDP berapa minit? Kan berapa minit untuk kita tetapkan tempoh masa bertukar untuk menyampaikan kandungan mata pelajaran Okey, jadi berapa minit kita tetapkan. Jadi untuk itu untuk itu ada kita dah berbincang semalam dan juga kemarin kemarin dulu dalam menetapkan semua subjek sekurang-kurangnya ada setengah jam satu waktu untuk bersemuka. Paling kurang lah tu, paling kurang setengah jam untuk bersemuka. Semua subjek dalam waktu seminggu itu ada paling kurang cikgu ada setengah jam untuk bersemuka. Okey, apa yang boleh buat setengah jam tu cikgu? Kan budak nak masuk pun dah habis setengah jam kan. Itu sebabnya kita kena beritahu awal kepada murid-murid, kita kena laksanakan penerangan dahulu kepada ibu bapa dan kita kena hantar jadual ini segera kepada ibu bapa bersama dengan penerangannya Okey, saya tahu pelaksanaannya cikgu memang mula-mula ni akan ni cikgu budak kurang masuklah apa semua Okey, tak apa cikgu. Biasanya memang begitu. Permulaan agak sukar, agak kelang kabut tapi dah jadi biasa nanti tak ada masalah. Yakinlah saya yakin yang itu. Sama juga macam cikgu kan. Awal-awal tu nak beralih kepada Teams, semua mengeluh semua akan ada perasaan risau, khawatir, takut bimbang, curiga tak ada. Okey kan. Okey rasanya curiga tak adalah kan. Takkan curiga pada saya kenapa buat Teams kan. Okey itu biasa cikgu, jangan risau. Yang penting kita cuba laksanakan tambah baik dari sehari ke sehari. Dia sama cikgu, perkara yang baru, kita tak biasa lagi, murid pun tak biasa lagi, tak apa kita faham yang itu. Tapi kita jangan mengalah. Kita teruskan dengan beberapa penambahbaikan untuk sesi-sesi kedua dan juga seterusnya nanti cikgu percayalah cikgu Okey. Jadi untuk itu ada yang perlu cikgu selaraskan. Ini ikut panitia lah. Menyelaraskan RPT dengan menentukan standard kandungan dan standard pembelajaran yang dapat dilaksanakan sepanjang PDPR ini. Ini rasanya panitia dah buat ataupun memang dah ada ditetapkan oleh pihak BPK. Mereka datang dengan standard ataupun dokumen penjajaran, penjajaran kan. Mereka datang DPK kan, dokumen penjajaran kurikulum kan. Okey mereka dah ada dah beri itu kita tak risau. Okey kalau tidak ada cikgu tentukanlah sendiri bagaimana kandang. Ini contoh cikgu contoh dia buat untuk PJ ni Okey jadi untuk melaksanakan jadual ini okey ada beberapa perkara yang perlu kita tetapkan. Ini saya bagi penerangan dulu bagaimana nak membina jadual waktu ini cikgu Okey. Okey, yang pertama kita kena tentukan peruntukan masa PDP dan peruntukan masa tutorial. Yang ni kita dah ambil dah ketetapan dan kita saya dah lihat peruntukan masa yang ditentukan oleh ahli jawatankuasa panitia dan mereka bersama-sama dengan PK dan bersama-sama dengan saya untuk merangkakannya. Okey, kemudian yang kedua kita boleh tengok tentukan kaedah pendekatan dalam talian yang akan digunakan sama ada Teams, Google Classroom, Meet, Zoom ataupun lain-lain lah Kemudian mengambil kira tempoh layar, screen time
masa berskrin murid-murid. Okey, untuk sekolah rendah saya sebut selalu kan. Untuk sekolah rendah masa skrin mereka adalah berdasarkan umur yang ni adalah 2 jam Jadi kalau 2 jam maknanya 4 waktu. 4 waktu sehari sehari. Dan tempoh layar tu pula mesti ada short break ada short break iaitu rehat rehat sikit sama ada 5 minit 10 minit 20 minit tapi untuk SK Tamin Jaya kita dah tentukan rehatnya adalah selama 10 minit maknanya dalam sehari tu murid ada 2 kali waktu rehat waktu kali 2 kali waktu rehat itu itu ingat okey ini contoh contoh jadi yang pertama ni kita dah tetapkan yang kedua pun kita dah ketahui, yang ketiga pun kita dah mengambil kira perkara tersebut okey sebenarnya cikgu waktu tutorial ini cikgu boleh dilaksanakan secara online ataupun offline, boleh juga boleh juga nak online boleh, nak offline boleh okey boleh juga, tak ada masalah. Dan sebenarnya cikgu waktu tutorial ni menjawab pertanyaan murid memberi penerangan cikgu dah buat dah pun sampai tengah malam cikgu jawab lagi saya tengok nah kita dah buat dah, cuma yang dulu-dulu tu kita tak dokumentasikan, kita tak masukkan dalam jadual waktu, kita hanya masukkan jadual waktu kita bersemuka sahaja kan. Waktu tutorial kita tak masuk pun tapi sekarang ni kita masukkan okey okey cikgu kita terus lagi. Okey okey ni contoh 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 juga kan waktu tu apa kemudian ni contoh contoh lagi. Okey okey dia ada beberapa senario cikgu yang untuk kita gunakan jadual waktu ini jadual waktu ni. Jadi senario 1 pendekatan PDPR ditentukan oleh guru guru tentukan sama ada nak buat macam mana aktiviti PDPR itu ni contoh. Jadi saya nak terus saja yang kita ambil yang kita ambil ini ditentukan oleh sekolah kemudian okey sama ada ditentukan oleh guru dan oleh sekolah jadi kita ambil yang ditentukan oleh sekolah okey kemudian dia ada lagi bila dah ditentukan oleh sekolah, kita dah tentukan contoh medium yang akan kita gunakan kaedah yang kita gunakan. Okey dia ada pendekatan secara team teaching cikgu bergabung cikgu bergabung. Kemudian dalam cikgu bergabung ini untuk pendidikan khas dan juga prasekolah. Jangan lupa prasekolah dan pendidikan khas juga mesti tapi di sini untuk pendidikan khas fikirnya dah terlibat dengan saya lah dan ikutlah bagaimana yang telah ditaklimatkan kepada saya, cuma mesti mematuhi garis surat berkeliling surat berkeliling yang ditetapkan ini jadi buatkan jadualnya nanti boleh taklimatkan terus kepada guru-guru pendidikan khas. Begitu juga dengan prasekolah prasekolah mesti ikut garis panduan yang diperuntukkan dalam KSPK Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan KSPK semakan 2017 tu okey okey kemudian di sini ini ada pertanyaan yang dulu saya dapat, yang kali ni pun saya dapat okey kalau dulu ada nama guru yang sama, kali ni tak ada nama yang sama okey pentaksiran bilik darjah. Okey, pentaksiran bilik darjah ni mesti dilaksanakan. Saya terangkan lagi sekali bagaimana ni apa ni masukkan dengan pentaksiran tu PBD tu. Okey, nampaknya masih ada lagi cikgu yang terkeliru. Okey, okey. Saya mohon mohon Syahidah, cikgu Syahidah cikgu Syahidah guru data kita, guru PBD kita yang telah lepas dan sama juga tahun ni cikgu Syahidah masih lagi pegang PBD okey rasanya perlu uploadkan buku panduan PBD tu cikgu Syahidah dalam Teams
Tolong uploadkan supaya jadi rujukan kepada guru-guru kita. Masih ada lagi yang kurang bukan tak tahu tapi agak kurang memahami lah. Kurang memahami cikgu tahu dah tapi kurang memahami untuk melaksanakan PBD itu. Ada. Apa yang ada tu? Okey, dah hilang. Okey. Okey. PBD ni cikgu dia dilaksanakan semasa PDPR. Kalau di sekolah PDP lah. Kalau macam sekarang ni PDPR lah. Bukannya cikgu okey minggu ni saya nak buat PBD. Tak. Tak. Dan cikgu nak buat ulang kaji je minggu ni. Boleh. Tapi mesti dilaksanakan PBD itu. Bukan cikgu buat ulang kaji saya nak melaksanakan PBD. Tak. Dan saya tak nak online. Tak boleh. Walau ditentukan pada waktu itu cikgu bersemuka, kena buat bersemuka. Walaupun cikgu buat ulang kaji itu maksudnya cikgu mengambil kemahiran yang terkesan ataupun kemahiran yang tidak dikuasai oleh murid lagi. Kan? Cikgu nak ajar balik. Kan? Bukannya cikgu okey saya nak buat ulang kaji, saya bagi soalan aja. Tak boleh. Itu salah. Tidak kenalah pelaksanaan itu. PBD ni dilaksanakan. Kalau cikgu mengajar, cikgu laksanakan. Walaupun cikgu buat ulang kaji itu bukan cikgu bagi soalan. Bukan bagi cikgu bagi soalan. Cikgu mengajar kemahiran yang budak tidak kuasai. Kemahiran yang terkesan. Kena buat dia punya RPH-nya dan kalau di waktu itu cikgu memang ditetapkan untuk online bersemuka, kena buat bersemuka lah, ajarlah. Dan dalam masa yang sama cikgu melaksanakan pentaksiran dengan cara cikgu bersoal jawab dengan murid, cikgu menyoal murid, murid menyoal murid menyoal bahan. Itu yang ada hubungan tu hubungan di antara murid dengan murid, guru dengan murid, guru dengan murid dengan bahan yang tu. Itu. Jadi harap dipahamilah bukannya cikgu saya tak nak buat online sebab saya nak ulang kaji saja, saya nak bagi soalan je. Tak boleh. Salah di situ. Jadi kaedah rasional PBD ni, pelaksanaan PBD, kaedah pelaksanaan PBD, strategi pelaksanaan PBD, ini cikgu boleh baca lah. Saya tak perlu terang lah. Nanti cikgu Syahidah akan upload buku tu. Jadi cikgu boleh baca, tengok balik. Rasanya buku tu pun dah telah cikgu dah beli dulu rasanya Okey. Bahan-bahan sokongan boleh dapat di foto-foto ini Okey, boleh dapat di foto-foto ini. Okey. Ini peranan dan tanggungjawab Okey, ini peranan saya nak tengok sikitlah peranan. Okey, peranan pengetua dan guru besar Jadi sini tulisnya saja guru besar tetapi guru besar telah menurunkan kuasa untuk kepada PKPK jadi untuk memantau ataupun untuk membantu membimbing guru-guru dalam melaksanakannya ni itu yang saya bagi tu tahun 1 pra dan tahun 1 adalah HAM. Tahun 2 adalah PPKI kan guru-guru penekanan PPKI. Saya tu Haji. Okey, silap. Okey. Silap. Okey. Silap. Nasib baik dibetulkan saya pun dah banyak benda yang nak ingat Itu adalah tahun 1 adalah tahun 1 HAM dengan pra, tahun 2 petang PK petang, tahun 3 PPKI, PKI dan juga PPKI sendiri. Betul. Tahun 3 Nik Ramadan. Tahun 3 Nik Ramadan, tahun 4 PPKI. Silap lagi. Banyak benda dah saya ingat Okey. Kemudian tahun 5 Cik Shu, tahun 6 saya. Okey, itu. Dia ingat balik ini peranan. Tulis ni guru besar, pengetua guru besar kan. Tapi ikut peranan masing-masing yang digariskan oleh sekolah lah Okey. Ada peranan. Okey, ini peranan guru mata pelajaran Baca baliklah apa peranan-peranan kita supaya kita tak lari. Kita tak tersasar daripada kehendak yang ditetapkan oleh kementerian Cikgu bacalah, saya tak boleh teranglah kan. Ini peranan ibu bapa nanti kita sharekan dengan ibu bapa lah
untuk itu. Okey. Cikgu ya. Okey, boleh cikgu ya. Di situ yang perlu cikgu tahulah itu latar belakang bagaimana apa ni jadual ini digubal ataupun dan jadi kita mengambil kaedah gabungan cikgu ya. Kaedah gabungan iaitu kita ada online, kita ada tutorial. Tutorial itu kita ambil waktu itu jadual waktu yang kita pilih yang kita pilih untuk SK Tamin Jaya dalam nak melaksanakan jadual waktu version 2.0 ini ya. Okey, saya berhenti dulu setakat itu, saya bagi latar belakang kepada cikgu ya supaya cikgu faham kenapa kan, tertanya-tanya kenapa perlu buat kan. Dulu dah elok, dulu dah cantik kan. Jadi itulah sebabnya. Jadi kita ni hanya melaksanakan apa, jadi kita laksanakan. Okey, jadi saya berhenti dulu setakat itu ya sebab saya nak beri peluang kepada PK petang dan PK1 untuk menerangkan jadual waktu yang telah digubal jadual dah. Apa tu? Siapa tu? Off mikrofon kat mana? Oh, Jun ke? Okey. Okey. Jun memang ni ya. Okay, kalau dia bercakap je kita rasa kita rasa kita rasa gembira sikit. Itulah Okey. 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 Sebab Jun ni dia riang. Dia guru yang periang aja, macam tak ada masalah kita tengok itulah. Tapi kalau dengar suara dia aja dekat pejabat, seronok saya. Okey. Okey jadi saya nak berhenti sekejap, nak beri peluang kepada PK petang dan PK1 untuk menerangkan jadual waktu yang telah dibuat yang telah kita gubal bersama dengan IJK jadual waktu. Jadi saya nak ucapkan terima kasih banyak-banyaklah kepada ahli jawatankuasa jadual waktu Cikgu Adeli, Cikgu Haizrin Haizrin ke Haiza? Haizrin saya kan dua nama tu kan terkeliru juga ada. Kemudian yang petang Syahizam siapa lagi seorang? Tak ingat dulu dah kat sini Aziza. Hanif okey Timah Syam. Timah Syam sekali banyak-banyaklah nak sebutkan sini Kang tak lambat pula habis jadi itulah orang-orang itulah yang banyak membantu terima kasih banyaklah dan juga penyelaras tahun jangan lupa penyelaras tahun daripada tahun 1 sampailah ke tahun 6 PPKI pun sama PRA pun sama juga jadi terima kasih banyaklah dan dibantu oleh PK-PK masing-masing lah terima kasih banyaklah jadi jadual ni telah mengambil kira, tapi jadual ni kemungkinan ada sedikit perubahan lagi kita nak memurnikan, tapi kalau tak ada perubahan mungkin dah siap sebab jadual ni dah di-sharekan kepada saya, tapi saya dimaklumkan ada lagi nak dimurnikan. Tak apa, kalau ada murnikan tak apa nanti kita akan sharekan dengan cikgu bagaimana untuk melaksanakan. Nanti yang lain-lain tu saya akan bagi sikit maklumat tambahan berkaitan dengan pelaporan RPH bagaimana nak buat ni. Maklumat yang terbaru saya dapatlah daripada pihak PPD saya telah menghubungi pihak PPD tengah hari tadi berkaitan dengan isu-isu tentang pelaksanaan untuk jadual waktu PDPR 2.0 ini Okey, jadi saya bagi dulu kepada PK petang kot jadual waktu ni kita buat ikut aliran cikgu satu lagi jadual waktu ni kita bina ikut aliran. Maknanya tahun 1 satu jadual. Tahun 2 jadualnya. Tahun 3 ada jadualnya. Sampailah ke tahun 6 sampailah ke PRA, sampailah ke PPKI Okey, dan juga pemulihan jangan lupa pemulihan Okey. Jadi dan kita dah ambil kira guru yang mengajar 2 aliran. Tahun 1 dia ajar, tahun 5 dia ajar. Tahun 5 dia ajar, tahun 6 pun dia ajar sama juga tahun 2 ajar, tahun 3 ajar, tahun 3 ajar, tahun 4 dia ajar, tahun 4 ajar, tahun 5 dia ajar. Tahun 5 tak ada, tahun 5 petang, pagi kan. Okey tu. Kita dah ambil kira semua tu.
Kalau ada nanti ada masalah, ada isu, cikgu boleh berhubung, mungkin kita boleh betulkan. Kadang-kadang kita ni buat silap juga. Okey, Cikgu Suriza boleh share screen. Saya anukan dulu. Kita dengar pula penerangan tuan itu. Pendahuluan saya dah bagi, latar belakang dah bagi. Sekarang kita nak tengok jadual yang telah disiapkan. Okey, Cikgu Suriza, boleh? Okey, kejap saya nak share screen. Okey. Oh, ada sekejap. Hanif ada share tu ya. Sidang media. Okey, tak apa, kita habiskan sebelum pukul 5. Okey, ada minit ni. Mana? Tak share lagi. Okey, boleh. Thank you, dah share screen. Tak masuk. Ada nampak apa-apa? Nampak apa? Saya dah share belum? Dah, share dah. Dah nampak jadual saya Tak nampak muka orang. Klik pada klik pada tu. Okey. Baru nampak. Okey. Nampak jadual. Besarkan Okey. sikit. Cantik. Okey. Okey, dah besar. Dah besar dah. Okey. Jelas. Okey, terima kasih Tuan Haji. Terima kasih. Pertama sekali saya nak ucapkan terima kasihlah kepada Jawatan Kuasa Jadual Waktu Sesi Petang yang terdiri daripada Cikgu Syahizam, Cikgu Hanif, Puan Ustazah Timah Syam dan juga Puan Nur Azliza dan penyelaras tahun 2, 3 dan 4 bersama-sama saya semalam daripada pagi sehingga jam 3 petang untuk menghasilkan jadual PDPR version 2 untuk kali yang kedua. Ini jadual yang kedua. Dan masih hari ini sehingga jam pukul 2 tadi pun kami masih ada buat editing lagi untuk nak hasilkan jadual yang terbaik untuk cikgu-cikgu semua, dan ini adalah hasilnya. Tapi jadual ni pun saya akan final lagi, tengok lagi sehingga mungkin saya akan share esok lah dalam Teams. Okey. Jadi pertama sekali sekolah telah bersetuju untuk memilih jadual waktu gabungan iaitu secara online dan offline. Okey. Jadi apa maksud secara online? Tadi Tuan Haji pun dah terang, cuma saya nak bagi tahu sekali lagi lah sebagai ulangan. Secara online ni adalah berlaku apabila murid ada capaian internet dan menggunakan peranti untuk belajar secara waktu sebenar ataupun real time. Dan offline ataupun dalam waktu tutorial ini murid tanpa capaian internet tapi masih menggunakan peranti untuk membuat kerja, dan cikgu mungkin masa tu ber-WhatsApp atau ber-Telegram lah dengan murid-murid sama ada menggunakan komputer, telefon pintar ataupun buku teks. Okey. Untuk jadual online ni adalah waktu cikgu menyampaikan, yang berwarna hijau ni adalah waktu cikgu menyampaikan kandungan asas. Ketika tu kita galakkan cikgu-cikgu menyampaikan kandungan asas, dan waktu tutorial ni mungkin untuk kandungan pelengkap ataupun kandungan tambahan. Okey, kita mementingkan waktu layar murid. Kalau cikgu tengok kat sini ada waktu layar murid iaitu 4 masa, terdiri daripada subjek teras dan subjek elektif, dan keseluruhan 1 minggu ini adalah berdasarkan jam kredit atau masa jam maksima untuk setiap subjek lah. Kalau kita tengok di sini, bahasa Melayu mempunyai 10 tapak dan 2 tapak untuk online. Dan bahasa Inggeris untuk teras memang kita buat 1 jam lah untuk BM, BI, Math juga Sains, dan mungkin ada tambahan juga untuk BM ada 3, memandangkan jam kredit untuk BM 10, jadi kita lebihkan dekat situ. Jadi subjek lain pun ada, elektif mungkin ada yang sejam, agama Islam 2 jam, dan tasmik ni saya rasa cikgu Ustazah dalam penelitian sudah berbincang macam mana pelaksanaan untuk tasmik.
Okey, jadi yang hijau ni semua adalah waktu cikgu bersemuka atau real time dengan murid-murid. Dan waktu putih adalah waktu tutorial atau offline yang murid tanpa capaian internet tapi cikgu masih menyambung kandungan asas kalau tak habis atau kandungan pelengkap atau kandungan tambahan. Okey, untuk waktu yang hijau ni cikgu boleh menggunakan sama ada Teams atau Meet atau Zoom. Tapi di sini mungkin saya nak tambah sikit tadi, cikgu kena beri talian capaian cikgu punya Meet ataupun Teams cikgu tu pada penolong kanan mengikut tahun. Nanti saya rasa Tuan Haji boleh bagi detail kot apa yang diperlukan dalam butir-butiran Meet tu sebab kami kena forward cikgu punya Meet tu ke PPD. Kami kena forward ke sana. Jadi mungkin ada pemantauan daripada orang PPD ketika cikgu secara online. Okey, ini tahun 2. Okey, saya mungkin akan ada editing lagi. Tahun 3. Okey, lupa saya nak bagi tahu. Untuk tahun 2 dan 3, PDPR bermula jam 12 tengah hari sehingga jam 5.15 dan ada 2 rehat di situ. Okey, tahun 2 ada 2 rehat. Rehat yang pertama pukul 1 sampai pukul 2. Mungkin kita nak bagi murid makan dan solat Zuhur semua. Dan 3.30 hingga 3.15 adalah rehat kedua. Mungkin kita nak bagi murid keluar ataupun berehat ke tandas ke. Dan hari Jumaat kita ada break time pada waktu yang keempat sebab memberi laluan, mungkin ada yang pergi semayang solat Jumaat. Mungkin akan datang boleh pergi ramai-ramai kan, jadi kita bagi laluan. Dan waktu perhimpunan ni kami bercadang mungkin kita bagi laluan kepada kaunseling jika dia ada slot. Kalau tak ada memang tak adalah, kalau bukannya setiap minggu lah, ataupun kepada bulan penetia untuk masuk slot pada waktu perhimpunan. Jadi kalau tak ada apa-apa, hari Jumaat tu dia mula 12.30 lah, lewat sikit. Okey, tahun 3 sama juga, bermula jam 12 hingga 5.15. Waktu tutorial dengan offline dia sama yang kita bincangkan kat tahun 2 tadi. Dan juga ada waktu solat Jumaat. Dan tahun 4 dia lebih sikit lah sebab dia tapak dia mempunyai 48 tapak. Kalau tahap 1 kita ada 44 tapak. Jadi sebab dia ada tambahan RBT, tambahan untuk subjek-subjek sejarah dan lain-lain lah. Okey, dan kelas untuk tahun 4 bermula 11.30. Kalau kita mula lambat, kita tak boleh, kalau mula pukul 12 kita tak boleh habis 5.15, kita kena habis 5.45. Jadi saya membuat pendekatan bersama AJK semua, kita mula lebih awal setengah jam daripada tahun 2 dan 3 untuk sesi petang. Okey. Dan tambahan lagi, saya memandang serius pada kekurangan guru kita di tahun 2 sebab kita tak cukup guru untuk 3 orang, 1 guru bahasa Arab, 3 guru bahasa Melayu. Jadi 4 orang lah semua. Jadi saya sangat menghargai apa yang telah guru-guru yang bantu saya merelief ni. Dah rasa saya dah dekat dari bulan Januari lagi dah merelief. Jadi saya ucapkan terima kasih sangat-sangat kerana sudi merelief kelas ini secara tetap. Dan memang banyak, tambah bila kita tambah elektif, memang banyak dia orang kena relief. Dan saya, kami pihak pengurusan cuba mengusahakan yang terbaik untuk mengatasi masalah ini dan saya berjanji akan buat penambahbaikan. Jadi bagilah ruang masa pada saya untuk minggu depan kita lalui dulu jadual ni, tengok macam mana. Kalau perlu saya minta bantuan cikgu kaunseling ke untuk bantu cikgu yang terlalu banyak waktu PDPR dia. Jadi saya buat masa sekarang, mungkin minggu depan lah saya akan berbincang dengan guru besar cara terbaik untuk mengatasi kekurangan guru ni. Jadi saya menghargai yang pada guru-guru yang sudi menggantikan 4 orang guru kita yang kekosongan dan termasuk
Puan Fatin Inara yang sedang bercuti bersalin. Sebab kita belum lagi dapat guru ganti, jadi kita terpaksa menggunakan tenaga ataupun guru-guru yang ada untuk cover. Jadi saya sangat menghargai apa yang dibuat oleh cikgu-cikgu yang menggantikan ni. Saya mohon maaf dan saya berjanji saya akan cuba berbincang besar untuk mencari jalan penyelesaian. Okey. Saya rasa untuk saya itu saja. Apa-apa pertanyaan boleh melalui penyaras atau jawatankuasa jadual waktu atau terus kepada saya, dan secara rasminya besok saya akan share. Kalau cikgu ada kemuskilan, cikgu tengok dulu hari ni. Sebenarnya saya dah share dah. Okey, saya share. Okey, saya dah share dalam Teams di bahagian Cikgu Shu. okey, sorry Tajis, di bahagian Ada apa ni, ada kesilapan dia kata waktu rehat. Tengok balik lah, tengok balik. Okey, tak apa. Azila, Nolina tak apa. Nazruddin, nanti kita tengok balik waktu rehat ni. Okey. Okey, kita tengok balik. Cikgu, untuk cikgu nak lihat jadual, saya dah upload di bahagian jadual waktu. Untuk kita cari, kita semak sama-sama lah. Nampak tak Tuan Haji? Nampak tak saya sedang berjalan dalam Teams? Saya nampak paparan, tak nampak cikgu berjalan. Bukan. Okey. Nampak paparan, nampak. Okey, untuk cikgu petang, saya dah uploadkan yang baru ni untuk cikgu tengok. Cikgu di bahagian sini ya, di bahagian pentadbiran, jadual waktu, sesi petang. Jadi cikgu tengok sini untuk semakan. Cikgu jangan download lagi. Ini untuk semakan. Jika ada pertanyaan ke kemuskilan ke apa-apa, kita bincang selepas ni. Sebab saya pun tak nak buat final lagi pada jadual ni. Sebab kadang-kadang mata saya, mata AJK tak nampak benda tu, mata cikgu mungkin nampak. Jadi selepas ini kita boleh bincang ataupun kita boleh ber-WhatsApp lah dalam tu. Terus berhubung dengan saya pun boleh ataupun dengan jawatankuasa. Saya rasa di sini cikgu boleh cari ya, pentadbiran jadual waktu sesi petang dalam channel SK Taming Jaya. Ada kat situ. Okey, saya rasa itu saja saya punya hari ni. Okey, saya nak stop sharing. Saya rasa itu saja Tuan Haji. Saya serah balik pada Tuan Haji. Okey, terus Syed Shu ambil. Ambil balik. Saya nak stop sharing. Hello? Ya, terus. Tadi saya berguna telefon ni sebab saya nak kereta rosak ni dekat Kajang. Oh, ya kan? Share screen tak? Okey. Yang jadual waktu. So ada jadual pagi tak? Ada dekat Puan Suriza. Saya dah hantar ke WhatsApp Puan Suriza. Boleh tolong jap? Okey, ada. Kejap saya tengok. WhatsApp dia. Alamak. Ada Tuan Haji nak ulas dulu sementara saya nak cari. Okey. Pasal dekat team ada saya dah masukkan. Okey. Okey, sekejap saya cari. Cari team. Okey, saya ambil sikit. Okey, saya ambil sikit. Okey, cikgu, saya share screen sekejap ya. Saya share screen sekejap, nak tunjuk kat cikgu lah sementara sementara Puan Suriza ni. Cikgu nampak saya punya paparan grup WhatsApp ni cikgu? Nampak juga Nampak. Okey. Ni cikgu baca yang ni ya, forwarded ni, Dai Azman ni. Okey, forwarded ni 4 petang tadi, 4 petang hari ni ya. Ni today punya, today. Okey, ni. Mohon maklum bahawa jadual version 2.0 diteruskan pelaksanaan mulai 22 Februari, tiada penangguhan. Dia panjangkan teks mesej dari TPB, Timbalan Sektor Pembelajaran JPN. Jadi confirm lah pada kita ya, tidak ada penangguhan. Ini baru saya terima. Okey, Cikgu Shu dah boleh? Puan tu boleh share kalau dah ada?
Cikgu, Pak Rizal boleh? Okey, sebelum saya teruskan dengan untuk sesi pagi, kita tunggu skrin daripada Puan Suriza ataupun Cikgu Wazli. Tu mana-mana lah. Mana-mana cikgu kalau ni boleh buka cepat. Ini boleh Cikgu Wazli. Nak screen Ada share. kajang kat bengkel. Okey. Okey, pada dasarnya sama dia punya jadual tu lebih kurang sama daripada dengan sesi pagi ataupun sesi petang sebab kita asasnya adalah sama dari segi jumlah waktunya dan juga dari segi pembahagian minit dan sebagainya. Kita tunggu untuk tahun Aida boleh ke siapa ni? Siapa boleh share kejap? Okey, untuk tahun 1. Sekejap. Okey, tahun 5 dulu Baik, untuk tahun 5, sekian di dalam paparan. Kita kelas bermula pada pukul 8. Jadi pada hari Senin tu macam biasa kita akan sama ada mungkin itu program yang kita rancang untuk panitia agama dan juga unit bimbingan dan kaunseling lah. Mungkin bergilir-gilir nanti kita ada bincang bersama dengan guru-guru BNK dan juga panitia agama nanti tentang penggiliran. Kita nak adakan sama ada baca Yasin secara beramai-ramai ataupun ini rangka cadangan lah kita secara dalam tim. Dan juga satu lagi adalah BNK mungkin selitkan dari segi motivasi dan sebagainya untuk yang pertama tu pada hari Senin. Sebab kita tak ada perhimpunan. Jadi seterusnya untuk macam waktu yang kuning tu adalah waktu penggiliran. Maknanya PJ dan TC akan bergilir. Ni ada di bawah dinatakan di nota warna kuning itu adalah secara bersemuka online berselang minggu. Maknanya minggu ini PJ, minggu depan PJ. Dia bertukar subjek. Sebab kita nakkan semua ada setengah jam untuk online ataupun bersemuka lah Kemudian daripada 8.30 hingga pukul 9, setengah jam lebih kurang. Kemudian pukul 9 hingga 9.30 tu. Yang waktu putih adalah ataupun waktu yang tak diwarnakan itu adalah waktu tutorial ataupun offline. Macam dimaklumkan oleh Tuan Haji tadi, waktu berkenaan boleh kita sekiranya lah kita pada hari tersebut, macam contoh bahasa Arab pada hari Selasa, kita tak boleh buat ataupun kita ada kekangan masalah pada waktu 8.30 hingga pukul 9 tak boleh buat tutorial, online. Mungkin pada waktu 9 hingga 9.30 boleh. So kita boleh tukar, tak ada masalah. Tapi bagi subjek yang sama lah. Kalau boleh subjek yang sama. Sebab kita boleh twist kita punya waktu. Jangan tak ada online. Sebab kita nakkan satu hari itu perlu ada online sekurang-kurangnya ataupun ditetapkan iaitu 2 jam sebab semua dah selaras. Kita takut nanti terlebih online ataupun tak ada online pun akan dipertikaikan oleh pihak KPM ataupun PPD lah. Sebab kita akan macam dimaklumkan oleh Puan Suriza tadi juga dan Tuan Haji, dan kita menghantar setiap hari. Saya akan hantar kepada grup Hula 1 jadual ataupun link meet dan cikgu buat meet ataupun team itu akan dihantar ke dalam link yang disediakan oleh pihak PBB. Jadi setiap hari dia orang nak tengok dan juga mungkin sebab itu adalah dari segi pemantauan. Cikgu bersedialah kalau waktu cikgu adalah online, jadi cikgu kalau boleh cuba online. Sekiranya tak boleh itu tak boleh nak apa-apalah Terusnya adalah macam lain juga hari-hari berikutnya
hari Rabu, Khamis. Okey, untuk warna hijau adalah bersemuka iaitu online. Jadi waktu-waktu inilah cikgu bersedia dengan paranti masing-masing untuk online. Okey, untuk tahun next Aida tu siapa tadi? Boleh tolong Aida? Boleh, okey. Tahun 1. Tahun 5 tadi pun 5 dan 6 lebih kurang sama je. Dia cuma bezanya adalah dari segi warna sama, kedudukan warna ni jadual je lah ataupun waktu PDP atau PDPR tadi ya. Okey, untuk tahun 1 dia tak ada sebab kita subjek dia tak sama macam dengan tahap 2. Jadi di sini kita hanya ada offline dan online saja. Okey, warna hijau tu adalah online dan warna putih adalah offline. So maknanya tak ada pertukaran ataupun macam subjek PJ, PK tadi yang bertukar sebab kita tak ada tahun 1 biasanya tak lagi kita nak bedahkan dengan sebab budak terlalu muda ataupun terlalu awal untuk mereka kenal ataupun PJ masing. Baik, ini adalah berkenaan dengan jadual untuk tahun 1. Tahun 5 boleh tengok sekejap. Tahun 5 ataupun tahun 6 tadi. Tahun 5 tadi. Okey, right. Okey, ni untuk tahun 5. Boleh Sekejap. Tahun 6 ni tahun 6. Contoh. Okey, tak apa Baik, tahun 5 dan tahun 6 sama lebih kurang sebab subjeknya adalah sama dan juga jumlah waktu yang pun kita dah tetapkan sebab kita selaras mengikut yang ditetapkan oleh pihak kami. Kemah jadual waktu telah ini tahun 6 Ini tahun 6. Sama juga tadi macam tahun 5 sebab dia PK dan PJ yang akan bertukar. Kemudian satu lagi adalah TMK. TMK dan RBT. TMK dan RBT akan bertukar untuk subjek berkenaan. Sebab dia tak boleh, kalau boleh kita tak boleh buat dua-dua waktu sebab TMK untuk tahun 6 saja, tahun 5 tak ada, tahun 4 tak ada. Okey. Di sini ada dibenarkanlah untuk guru-guru TMK dan RBT bertukar waktu. Mungkin minggu ini TMK, kemudian minggu depan RBT. Sebab dia hanya untuk 1 jam saja seminggu kita tetapkan seminggu. Okey, untuk subjek-subjek lain jumlahnya sama dan juga kedudukan tu je lah. Cuma saya harap di sini mana-mana guru lah yang mungkin rasa terberat ataupun rasa jadual ini susah baginya dan sebagainya. Sebenarnya cikgu patut reda dan juga cikgu patut patuh dengan apa yang telah ditetapkan sebab nak menyediakan jadual waktu ni saya faham cikgu-cikgu yang handle jadual waktu ni bukannya satu jawatan yang bukannya senang lah maknanya nak siapkan jadual waktu ni. Saya sendiri pun tabik spring jugalah dengan dengan guru berkenaan. Sebab kadang bila dilihat pada untuk menyusun jadual waktu untuk memberi kemudahan kepada guru-guru semua sekalian dapat mengajar dengan baik, dengan terancang, kan satu perkara yang mudah. Jadi di sini juga saya mengharapkanlah cikgu-cikgu yang dapat jadual nanti ikutlah, patuhlah dengan yang telah ditetapkan ini. Dan kalau ikutkan tahun 6 dia selaras semua tahun ikut masing-masing kan. Jadi tak adalah mungkin waktu kenaan mungkin agak dekat dan sebagainya kalau kena guru yang ada dua aliran tu. Jadi kita berlapang dada lah ya. Saya harap itu saja yang saya harapkan daripada cikgu-cikgu sekalian. Jadi harapan saya dengan jadual ini kita akan bermula pada maknanya tadi dah kelulusan daripada Cik Zai, Cik Azman. Maknanya kita teruskan dengan jadual ini dan kita sekiranya ada perubahan
mungkin ada kekangan dan sebagainya, ada permasalahan, kami akan terus masukkan dalam sama ada WhatsApp ataupun Telegram. Jadi saya akan uploadkan juga. Cikgu Azri dah uploadkan tadi. Jadi tak ada masalah, cikgu boleh tengok. Setakat ni pagi kita tak ada masalah. InsyaAllah kita boleh teruskan pada 22 bulan nanti. Jadi itu saja. Mungkin kalau ada pertanyaan boleh diajukan pada saya lah. Okay. Terima kasih juga pada tim jadual waktu. Ya, terima kasih. Okey, Haida tayang balik jadual tu Haida? Tayang balik. Ataupun Azdi ke siapa ke? Haida ke? Tayang balik jap. Okey, cikgu-cikgu tengok kat sini. Yang petang tadi okey. Okey, ni ada perkataan T kat sini cikgu T ni. Cikgu tengok pada hari Khamis waktu yang ke-9 ada T mana ada lagi T Ini hari Jumaat waktu yang keempat tak, yang itu rehat yang hijau T ni pada hari Khamis waktu yang ke-9 T ni tasmik tasmik. Jangan rehat juga kat sini ni tasmik nanti ingat kalau ni betul kat tulis penuh lah. Kalau petang tadi saya nampak dia tulis penuh yang petang tulis penuh tasmik okey. Okey, itu satu, jangan keliru nanti Okey, kemudian untuk bimbingan dan kaunseling okey, bimbingan kaunseling pun perlu buat pelaporan, perlu menyediakan dia punya pelaporan harian So jadi bimbingan kaunseling boleh ambil yang kosong awal ni untuk bagi apa-apalah yang hari Isnin hari ke-Isnin dan untuk yang pagi hari Isnin waktu pertama, yang petang tu adalah waktu pertama hari Jumaat bimbingan kaunseling boleh masuk kat situlah untuk apa-apa. Dan bimbingan kaunseling ni dia tidak ataupun waktu-waktu yang lain lah boleh je bagi boleh je bagi apa-apa berkaitan dengan kaunseling. Dan kaunseling perlu ingat adalah meliputi bimbingan dan kaunseling untuk murid pra dan untuk murid PPKI dia jangan untuk murid perdana je okey yang tu perlu ingat. Okey, kemudian cikgu, okey saya nampak dah muka cikgu berkerut-kerut saya nampak kan berkaitan dengan jadual yang ni sehari suntuk ni. Okey cikgu okey, dia begini cikgu yang mana-mana bersemuka ni cikgu kena buatlah bersemuka kan. Okey, tetapi mana-mana yang tutorial ni tutorial ni kadang-kadang jangan cikgu saya mengajar daripada pukul 8 waktu bertugas saya pukul 8 sampai 1.20 kan, pukul 13.20 ni. Kalau lepas itu murid tanya murid apa saya tak nak jawab. Tak cikgu jangan begitu. Kadang-kadang kita bagi pada pukul 9.40 tak ada orang pun yang balas kan, yang jawab kadang-kadang cikgu tak pun dekat sini kan. Tapi mungkin petang ke. Itu sebab saya kata tadi sebenarnya tutorial kita dah buat dah sampai malam kita menjawab murid punya kan, murid punya pertanyaan kat situ lah jadi cikgu pandai-pandai lah ini yang nak kementerian nak lah, mesti ada jadual yang sebegini, ada tutorialnya dan ada masa bersemuka dia cikgu Okey, tentang bimbingan kaunseling tadi yang diminta oleh cikgu Suriza tadi Okey, ini berkaitan dengan guru-guru yang kita tak cukup dan juga guru-guru yang kemungkinan yang sakit yang cuti ambil CRK dan lain-lain tu kita akan mintalah bimbingan kaunseling untuk masuk sama ada dia mengajar subjek yang berkenaan tapi subjek yang senang lah okey, mungkin kita bagi ataupun dia mengajar subjek untuk bimbingan kaunseling, mungkin dia nak bagi apa-apa tips ataupun ni supaya waktu tu terisi. Jadi bimbingan kaunseling perlu bersedialah perlu bersedialah untuk itu Okey. Okey cikgu, saya mohon dah sekarang dah menghampiri jam 5 Okey. Saya mohon nanti siaran Menteri Pendidikan tu kita tengoklah buat selepas ini sebab ada banyak sikit, ada benda lagi yang saya nak beritahu sebab saya tak boleh nak tangguhkan supaya cikgu lepas ini cikgu dah nak mulakan kerja
Jadi saya mohonlah nanti cikgu tengoklah kemudian ya. Dia ada dalam YouTube mesti ada punya ya. Facebook pun mesti ada ya untuk kita tonton selepas ini ya. Okey. Ataupun cikgu boleh buka Teams di laptop, cikgu buka TV di sebelah pun boleh juga ya. Tak ada masalah ya. Okey. Okey cikgu. Itu yang tadi ya. Yang tadi saya tengok apa ni ya, tentang jadual tadi saya dah bagi penerangan ya. Kalau ada pertanyaan selepas ini kita akan cuba jawab cikgu punya pertanyaan ya. Okey, saya yang seterusnya saya nak mohon saya nak bagi tahu ya sikit, nak kongsi sikit tentang maklum balas kunjung bantu kunjung bantu pihak sektor pembelajaran PPD HL pada 16 Februari yang lepas ya. Dia kunjung bantu tersebut adalah kunjung bantu akademik, kunjung bantu kurikulum. Jadi disentuh tentang PDPR version 2.0 ini dan juga beberapa perkara berkaitan dengan kurikulum cikgu ya. Okey, yang pertama yang cikgu Suriza sebut tadi ya, link meet ataupun link bersemuka ini ya. Okey. Saya mohon ya, okey ini cikgu dengar betul ya. Saya mohon selepas ini ya, link meet atau link bersemuka tersebut kalau tengok jadual tadi maknanya ada ada yang bersemuka tu ya. Okey, link bersemuka ini cikgu kongsi di samping cikgu kongsi di dalam grup murid, WhatsApp murid, Telegram murid tu, cikgu kongsikan juga dengan grup ataupun secara personal kepada PK yang berkenaan. PK yang berkenaan. Untuk PK pula dia akan send kepada Cikgu Suhaimi. Cikgu Suhaimi akan masuk dalam link yang PPD sediakan itu. Itu Jadi ini dan PPD dia tengok masa mereka dapat link tu, mereka akan cuba masuk. Mereka masuk tak lama, biasanya 10 minit dia orang tengok okey. Lepas tu dia akan pindah pula sebab semua sekolah share link ni cikgu Semua sekolah share link ini. Itu okey. Jadi link yang perlu dikongsikan itu perlulah proper sikit cikgu. Jangan cikgu hantar link saja. Subjek tak tahu, siapa yang mengajar tak tahu, pukul berapa pun tak ada. Yang itu yang PPD sebut hari tu ya, dalam kunjung bantu tu link curang. Link curang. Apa maksud link curang? Selalu kita dengar manusia yang berlaku curang. Ini link pun berlaku curang juga. Okey, link curang tu bermaksud link yang dah tak aktif. Kan? Dia masuk, kita tengok dah habis. Dia anggap itu dah link curang. Begitu. Dia menganggap begitulah. Okey, jadi untuk itu cikgu perlu kongsikan awal. Cikgu perlu kongsikan awal link tersebut. Link tersebut dengan penolong kanan. Link curang. Okey. Okey, link curang tak apa mi. Jangan manusia yang curang. Okey. Okey. Okey kongsikan awal. Dengan murid mungkin cikgu bagi setengah jam. Dengan penolong kanan bagilah awal lagi sejam. Sejam awal tu dah bagi dah. Dah bagi dah. Dan mestilah proper. Okey, mula-mula cikgu kena type nama cikgu. Kelas mana, apa subjek, masa. Okey. Okey. Okey nama cikgu, kelas apa, subjek apa, masa mengajar tu. Jadi baru hantarkan pada ni. Jangan hantar begitu je. Penolong kanan pun pening. Siapa ni? Kan waktunya bila? Tak ada kan? Kongsikan awal. Sejam lebih awal kongsi dengan penolong kanan. Boleh cikgu kongsi dengan penolong kanan yang bertanggungjawab tadi tu. Tahun 1 siapa, tahun 2 siapa, tahun 3 siapa tu Boleh cikgu tu, tahun 6 siapa, tahun 5 siapa. Pra ke mana, PPKI ke mana, pemulihan ke mana. Kan? Hantar ada Boleh cikgu Okey. Itu yang pertama. Nanti saya akan bagi format tu lagi. Saya sebut saja di sini Okey. Okey, ini tentang yang penting cikgu, RPH dan juga pelaporan. Okey, yang ini maklumat ni panas lagi. Tengah hari tadi, lebih kurang jam 2 saya bercakap dengan pegawai in charge di PPD tu berkaitan ni. Okey, begini cikgu dengar baik-baik. Okey. Untuk pelaporan. Bagi pelaporan dulu. Pelaporan kena buat cikgu dalam portal
jabatan tu. Okey. Pelaporan setiap kali yang cikgu mengajar, yang cikgu bersemuka itu perlu dibuat. Yang tu memang confirm perlu buat. Okey. Tutorial. Bagaimana pula tutorial? Tutorial. Okey, tutorial ni kalau hari yang sama. Contoh cikgu ada 3 masa BM. 3 masa BM. Haida boleh tayang tak jadual Haida? Nak bagi contoh terus. Boleh tayang jadual tak? Okey. Untuk itu untuk contoh, okey, cantik ni. Mana okey ni. Mana yang bersenang Mana tu? Okey, ini. BI hari Selasa. Cuba tengok. BI hari Selasa waktu 9, 10 dan 11. Okey, dia ada bersemuka, dia ada tutorial. Okey Okey, untuk bersemuka ni confirm kena hantar laporan. Kena hantar laporan. Okey, yang tutorial masa 10 dan 11 ini. Okey, ini adalah kesinambungan. Cikgu ajar kat sini, cikgu ajar kat sini, cikgu bagi suruh budak buat kat sini kan. Cikgu suruh budak buat kat masa 10 dan 11. Okey. Jadi pelaporan yang ini boleh sekali sahaja. Tak perlu 2-3 kali, tak perlu 3. Hantar sekali sahaja. Okey. Okey Syiha, okey. Banyak grup pula Syiha nanti salah grup pula. Okey, tak apa, nanti kita fikirkan. Bagus cadangan ini. Bagus cadangan ini Okey. Okey Yang ini hantar sekali sahaja Sekali sahaja laporannya. Okey, sekali sahaja laporannya. Confirm lah ni sebab dia berturutan. Okey, kalau tidak berturutan hari yang sama, maknanya cikgu hantar sekali juga. Tapi yang ini cikgu ada 3 masa, maknanya cikgu klik ada 3 sesi. Dia ada 1 sesi, 2 sesi, 3 sesi dan lebih kan dalam pelaporan tu jadi cikgu klik 3 sesi Okey, sekali PDPR PDPR senang lah. Saya cuba buka sekejap Okey. Okey cikgu contohnya. Okey, nanti kita pergi pada link PDPR tu paparan PDPR, laporan PDPR. Okey ini okey cikgu ini mesti buat. Okey. Kemudian cikgu, okey. Untuk pelaporan hari lain ni, cikgu hanya hari Selasa ni saja. Contohlah contoh ambil sains. Okey, sains hari Isnin 9 dan 10. Yang ini confirm lah dia kena buat pelaporan Okey, confirm dia kena buat pelaporan. Okey. Tetapi okey. Dan yang tidak ada online ni, yang tidak ada bersemuka ni, PI BM tak ada ni. Okey, PMK RBT ni tidak ada pelaporan tidak ada bersemuka Okey, juga kena buat pelaporan. Kena buat pelaporan. Contoh ni boleh sekali lah. BM ni boleh sekali saja pelaporan dia. Okey. PI ni sekali juga, walau satu online, satu offline boleh sekali Tutorial pun kena buat pelaporan tentang pelaporan sama ada bersemuka atau tutorial kena buat. Itu jelas cikgu Berapa kali tu? Okey, saya dah terangkan tadi. Kalau hari yang sama ada 3 sekali saja. Tapi cikgu ambil 3 sesi dan lebih. Kalau satu sesi sajalah Okey. Itu. Okey, bagaimana kalau tutorial ni cikgu, kalau tutorial ni okey, nak dapatkan penyertaan murid lambat kan? Lambat. Besok baru dapat berapa jumlah murid. Okey. Dalam pelaporan PDPR tu dia ada pelaporan lewat. Cikgu klik yang lewat tu. Contoh cikgu mengajar ini, besok baru cikgu boleh laporkan mana cikgu klik tentang pada pelaporan lewat tu. Nanti kita tengok nanti kita tengok yang tu. Okey, ini faham cikgu Pelaporan kena buat sama ada bersemuka
atau tutorial kena buat. Okey. Faham cikgu jelas rasanya ya? Okey, link saya dah bagi, pelaporan saya dah cakap. Okey. Kemudian pentaksiran tadi saya dah cakap, kemudian RPH. Okey, ni RPH dengan baik. Okey. Okey, bagi motor ni jalan dulu. Okey. RPH. Okey, RPH dia ada begini sikit juga, ada sedikit lain sikit. Okey. RPH yang bersemuka pada dasarnya tutorial pun kena buat pada dasarnya mesti kena buat. Okey. Okey. Kalau contoh hari Senin ni okey. Adalah hari pertama minggu tersebut. Okey, mana ni semua kena buat RPH lah. BM kena buat RPH apa? Okey, contohlah ambil sini okey BM ambil sini BM. Okey, BM ni adalah okey RPH hari Senin kena buat. Tapi BM juga ada pada hari Rabu. Okey. Okey, Irene baru masuk ke Irene Okey, tak apa, nanti saya ulang balik Irene Okey. Okey, kejap Irene saya jawab nanti lepas ni. Okey, BM ada berulang pada hari Rabu. Okey. Okey. Jadi hari Senin kena buat RPH, hari Rabu ni kalau cikgu mengajar kemahiran baru. Kalau cikgu mengajar kemahiran baru, okey, RPH kena buat yang baru sebab cikgu mengajar kemahiran baru. Walaupun secara tutorial. Walaupun secara tutorial. Itu RPH ya, RPH. Kalau cikgu mengajar kemahiran baru, kena buat RPH. Walaupun sama ada bersemuka ataupun tutorial. Tetapi kalau cikgu mengajar kemahiran yang sama, contoh hari Senin ni, cikgu nak ajar juga lagi sekali pada hari Rabu. Okey. Cikgu hanya buat catatan sahaja. Kena buat catatan dalam RPH yang itu. Tak perlu buat yang baru. Guna yang lama tu sahaja. Okey. Okey. Boleh dapat ya? Okey. Lagi sekali RPH kalau sama ada bersemuka ataupun tutorial pada dasarnya kena buat RPH. Faham ya? Tetapi kalau cikgu mengulang balik apa yang cikgu ajar pada hari sebelumnya, cikgu hanya guna balik RPH tersebut buat catatan sahaja. Buat catatan. Okey, untuk itu okey, kita RPH kita kena hantar dalam Teams. Kena hantar dalam Teams. Okey. Okey. Okey, ada Hanisa hantar tu Ada mana sekolah akan dibuka tu Tak apa, nanti kita dengar. Okey, nanti kita akan dapat juga makluman tu Okey, Hanisa okey boleh je, tapi saya takut fokus cikgu kita terganggu pula dengan mesej kita Takut nanti apa yang saya sampaikan ni tak dapat. Okey, sabar dulu sabar dulu cikgu. Saya pun perlu tahu juga benda ni Okey, tapi saya nak bagi terang ni dulu. Okey Okey, fokus dari bang nanti Okey. Sabar dulu cikgu. Pengumuman ni nanti dia akan tular, cepat sangat tular Jangan risau. Okey. Pada dasarnya RPH kena buat sama ada tutorial ataupun online. Okey. Tapi budak dah buka tu agak mudah sikit kita. Sekolah dah buka agak mudah sikit. Tapi ini sebab dia tak buka secara sepenuhnya, jadi kita still lagi akan mengajar ada yang PDPR Okey. Tengok saya nak bagi terang ini. Okey. Jadi untuk PDPR ini kita hantar dalam Teams kan. Okey. Jadi untuk yang baru untuk yang hantar PDPR ini, untuk baru cikgu hantar jam jasa, tapi kalau cikgu guna RPH tu lagi okey, cikgu hantar yang sama tapi cikgu buat catatan sama ada di atas atau di bawah. Sama ada di bawah ataupun di atas RPH itu cikgu tulis dulu. Okey. Tutup dulu mic tu. Siapa tu? Okey, siapa tu? Ya, saya
Saya mutekan. Dia mungkin tak perasan ya. Okey dah. Okey. Cikgu ya. Cikgu kalau guna RPA yang sama, cikgu hantar RPA yang sama tapi buat catatan supaya PK yang menyemak dia tahu, oh ini adalah RPA yang sama dan cikgu akan mengulang balik kemahiran ini ya. Yang tu ya. Okey ya. Yang itu. Okey, harap-harap dapat diinikan Okey. Okey, itu sudah. Okey, kemudian satu lagi tentang pelaporan tadi cikgu ya. Okey, saya nak share screen pelaporan. Okey. Okey, boleh nampak ya ni pelaporan ya. Okey, ni pelaporan cikgu ya. Okey, kalau cikgu hantar lambat, cikgu klik pada pelaporan. Nampak ya Puan Turida? Nampak ya? Nampak Tuan Haji. Tak nampak skrin. Bagus. Jawapan yang tepat. Okey. Okey. Pelaporan lewat klik kat sini lah. Okey. Kat mana yang tadi tu satu sesi, dua sesi tadi. Okey. Walaupun sekolah dibuka tapi kita masih ada lagi yang kita perlu online Tak apa, jangan risau. Saya bagi taklimat ni juga Sebab ini kod sekolah. Tengok saya tak nak tunjukkan sikit Okey Okey. Di sini cikgu Okey. Ni ada sesi ni tarikh sesi 1, sesi 2, sesi 3 dan lebih kan. Kalau cikgu ada berapa sesi tadi? 3 waktu. Jadi 3 sesi lah. Masanya ada sejam ke 2 jam lah. Sejam lebih kan. Begitu Begitu ini pelaporan. Kemudian kelas, kalau cikgu bergabung kelas, tulis je kelas. Apa yang cikgu gabungkan. Tapi dinasihatkan kita. Dinasihatkan kita tadi Ni yang daripada Puan Idayu, PPD Okey. Kalau tidak buat terlalu banyak kelas yang digabungkan. Tidak terlalu banyak kelas digabungkan. Contoh 8 kelas sekali digabungkan, sepatutnya dia kata tidak digalakkan. Bukan tak boleh, tidak digalakkan. Tapi kita nak gabung tu mesti ada justifikasi sendirilah. Contohnya kalau kita tak gabung, murid kalau kita buat asing-asing kelas, satu lagi waktu, satu lagi peranti, satu lagi murid tak banyak masuk kan. Mesti ada justifikasi lah. Bukan apa dia kata, takut kelas yang berlainan, dia arasnya berlainan. Kan, aras kemahiran budak tu berlainan. Kelas ni mungkin arasnya lebih rendah, kelas ni lebih tinggi begitu. Tapi rasanya kita, aras murid kita setiap kelas sama. Itu tak ada masalah lah Okey Yang itu, okey sudah. Kalau ada pertanyaan nanti boleh Okey, RPA sudah. Okey. Kalau cikgu nak jadual tadi tu cikgu nak bertukar. Contoh cikgu nak bertukar ataupun cikgu nak ada masalah nak tukar dengan kawan, okey boleh tukar tapi pastikan dia tidak clash. Sebab kita ada guru yang mengajar ikut aliran yang lain ikut aliran yang lain. Jadi pastikan tidak clash cikgu jadi kena tengok sikitlah Okey, ini sudah. Okey. Okey, untuk pra mohon juga buat jadual. Pra ikut dia punya waktu layar waktu layar murid sejam je rasanya Okey, jadi ingatlah Ingatkan itu. Okey. Satu lagi saya nak beritahu tentang jadual PDPR ini. Okey menjawab pertanyaan Airin tadi. Mungkin Airin dia terlewat masuk, tak apa Airin jangan risau, jangan sehati. Okey, jadual ini berkuat kuasa pada minggu depan. Mulai hari Isnin hari Isnin 22. Tapi nanti kita dah tengok tadi ada pembukaan sekolah untuk murid tahun 1, tahun 2 pada 1 Mac, untuk murid tahun 3, tahun 6
pada 8 Mac. Jadi untuk murid tahun 1, tahun 2 dan prasekolah, prasekolah tahun 1, tahun 2, maknanya jadual PDPR version 2.0 ni akan berakhir pada 1 Mac lah. Maknanya kita menggunakan jadual ni sehingga 1 Mac, sehingga 1 Mac. Okey. Manakala untuk tahun 3 sampai tahun 6, kita akan menggunakan jadual ni hingga 8 Mac. Kan? Mulai 8 Mac dan 1 Mac budak akan bersekolah, murid akan masuk ke sekolah secara bersemuka, itu murid SOP murid masuk nanti kita bincang kemudian. Nanti akan ada ditaklimatkan oleh pihak PPD dahulu, baru kita akan buat taklimat di peringkat sekolah kita, Jadi jangan risau. Jadi untuk PDPR ni kita akan gunakan untuk prasekolah tahun 1, tahun 2, ini termasuklah PPKI, sehingga 1 Mac, tahun 3 hingga tahun 6, sehingga 8 Mac, Jadi bersedialah kita, Okey, Jadi bila sampai tu, mula 22 akan berakhir pada yang tadi tu, Itu saja berkaitan dengan RPH, pelaporan dan juga jadual waktu, Okey, kalau ada pertanyaan boleh tanya sekarang. Saya buka 1-2 minit kalau ada. Okey, kalau tak ada saya nak loncat kepada yang terakhir ni. Cik Azmi, Ya. saya nak tanya yang pasal kaunseling ni. Ya. Okey, kalau ikutkan pukul 8 sampai 8.30, adakah melibatkan semua murid, macam saya sesi pagi, adakah nak melibatkan tahun 1, tahun 5, tahun 6 tu, maksudnya online ataupun kami just bagi motivasi dalam video dan dipostkan di setiap kelas atau macam mana? Boleh dipostkan. Sebab masa layan murid kita dah ambil kira tu 2 jam. Okey. Kita dah ambil kira 2 jam tu. Kalau perlu mungkin boleh bincang dengan subjek lain, bagi setengah jam dekat kaunseling, Jadi yang lain tu ambil setengah jam je. Kalau perlu sangatlah. Boleh boleh bincang dengan guru tu, Okey. Maksudnya macam kami ni start pukul hari Isnin, macam perhimpunan tu pukul 8.30 tu dah start kaunseling kan? Kalau saya cadangkan ambil masa itu. Okey. Cadang ambil masa itu. Tapi kalau perlu masa yang lain, Okey, kalau perlu masa yang lain, untuk bersemuka kan. 8.30 tu budak tidur lagi kot kan? Ya ke? Tidur. Okey. Okey, jadi boleh bincang dengan cikgu subjek, kan? Saya nak ambil masa ni boleh tak cikgu? Cikgu buatlah offline kan. Saya nak ambil macam tu kan. Okey, cikgu buatlah tutorial kan. Cikgu subjek tu dia buat tutorial, cikgu nak ambil waktu dah. Boleh. Tak ada masalah, bincanglah bincang. Tapi bukan tiap minggu kan kaunseling nak ambil, kaunseling nak ambil mungkin tapi yang pukul 8.30 tu bagi video, bagi penerangan, bagi apa itu je, postkan pada grup kelas tu, Okey. Okey, boleh kaunseling? Faham ya? Sama juga macam petang, Okey, jangan lupa aliran perdana, PERA pun post, PPKI pun post, Okey, ada pertanyaan lagi? Saya nak loncat sikit je sebelum nak habis ni. Okey, ada 15 minit lagi. Saya nak target saya 5.30. Mana? Okey, tak ada tak ada ikut Okey, kalau tak ada, okey. Saya nak ingatkan tentang kehadiran. Okey, Puan Su baru aja post kehadiran tu, adik tapi ada masalah lah Tuan Haji, sebab nanti saya check semula, jadi saya share balik link tu semula. Okey, tak apa. Okey, ada setakat ini ada 131 yang hadir, okey. Jadi yang tidak hadir hari ini selain daripada yang bersalin, Cikgu Jamal tidak hadir, Tidak hadir Cikgu Jamal, kemudian sebab dia ambil CRK, Okey, kemudian dan juga yang bersalin lah. Nanti cikgu dapat link ni, cikgu hanya yang masuk sajalah, Nanti Puan Su ingatlah, janganlah tak masuk pun ni kan, kecuali dia tonton video ni lah. Tuan Haji boleh download kehadiran tak hari ni? Saya check. Boleh. Saya dah download dah. Okey. Okey, kita pun apa? Kita nak terus dah benda perkara ni, Kita teruskan. Tak naklah, Okey. Okey, satu kehadiran, okey.
Okey, kemudian untuk esok. Okey, untuk esok, okey, kita ada projek satu lagi projek di bawah program penjeditan sekolah. Besok adalah kemuncak dia Kita nak melancarkan program penjeditan sekolah ini. Ini pergi pada hal lain lah dah bukan hal taklimat PDPR tadi Okey, besok adalah hari kemuncak dia. Kita nak melancarkan program penjeditan sekolah kita. Kemudian dari samping itu kita nak sebagai tanda penghargaan dan juga sebagai mengiktiraf peranan-peranan okey, Cikgu Prami sekejap. Okey. Peranan-peranan JJU Delima ini kita nak beri mereka sijil sijil ataupun watikah pelantikan besok dan saya masih lagi cuba mendapatkan pihak luar untuk merasmikan kita punya program kita punya program. Kalau paling tidak pun kalau tak dapat kita minta Cik Hamidun untuk merasmikannya Paling tidak lah kalau tak dapat orang PPD Cik Hamidun tu jadi akan ada lah program tu Jadi saya mohon sangat-sangat besok semua guru masuk ke dalam channel ataupun Teams Delima tu Team Delima tu masuk dalam tu. Program akan dibuat di situ menggunakan Teams Delima itu Okey, kemudian waktu dia kita dah anjak sedikit. Kita bermula pada jam 9.30 9.30 pagi tapi mohon cikgu masuk awal lah Okey, 9 tu boleh lah masuk dah. Nanti Cikgu Zarfan akan buat link join tu awal awal. Jadi saya mohon cikgu masuk awal lah mohon masuk awal. Dan selepas saja majlis perasmian akan ada perkongsian berkaitan dengan Jamboard Jamboard oleh dua orang tenaga mentor tu yang telah dihantar berkursus Jamboard hari tu kita dah hantar mereka berkursus kan kita tanggung ditanggung semua ditanggung oleh sekolah semuanya sebab mereka dari rumah je mereka belajar okey jadi mereka nak berkongsi apa yang mereka dah dapat tu dengan kita. Jadi cikgu boleh lah ini merupakan program kedua jadi sebab apa saya ingatkan ni saya risau sekarang ni dah boleh minum di kedai kopi, di restoran, di warung ikut keluasan meja takut besok dah lama tak dapat minum dengan anak-anak dengan suami apa semua kan tapi anak-anak tak galak kalah kan dengan suami tak dapat dah lama tak minum kat kedai mamak pergi pula lepak lama pula kat situ jadi pelajak pula jadi ni nak ingatkan sajalah jadi kita sama-samalah besok menyokong program-program sekolah dan juga menghargailah ilmu sebab ilmu teman saya sebutkan tadi dulu ilmu Kementerian ICT ni dia bukan lagi satu benda yang baru dia dah menjadi satu kemestian waktu-waktu sekarang ini walaupun murid dah hadir ke sekolah tapi ilmu ni tetap perlu okey menjawab pertanyaan Tuan Haji minta maaf, Puan Suriza, di dalam sistem Puan tekan telah dilaksanakan. Kalau dah tekan dilaksanakan, kita tak boleh lagi nak register kedatangan. Saya nampak tu tadi tapi saya dah buka dah dilaksanakan tu saya dah buka dah. Tapi cuba scan sekali. Jadi kalau kita dah laksanakan, kita kena buat balik semula, daftar semula Puan. Dia tak boleh kalau macam tu Puan sekarang ni. Maaf. Tadi tak klik pun. Okey, tak apa. Sambil-sambil saya ni ada sampaikan berapa lagi ni boleh ubah balik. Jangan risau. Jangan nangis Boleh tu. Senang je tu Okey, menjawab Cikgu Parami punya soalan. Jika murid siap kerja masa bersemuka, bolehkah kita bagi kerja dalam Google Form masa tutorial? Boleh. Boleh Cikgu Parami Itu namanya kandungan tambahan dan kandungan pelengkap. Okey Boleh? Okey, lagi pertanyaan? Okey, ada pengumuman daripada Cikgu Zarfan. Dilampirkan kumpulan mentor-mentor. Jadi ada klik link tu. Kepada yang belum menyertai MS Team mentor Delima boleh join melalui pautan di bawah. Yang ada yang belum join ramai lagi yang belum join rasanya Okey Ada ramai lagi yang belum join. Okey boleh join cikgu Okey.
Okey. Tuan Haji, Ya. boleh saya sampaikan sedikit makluman? Okey, boleh. Pada semua cikgu-cikgu, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pada cikgu yang ingin menghantar borang webinar, e-pembelajaran atau bacaan buku, cikgu boleh dapatkan borang di dalam Meets. Saya dah letakkan borang 3 borang, borang bacaan buku, borang e-pembelajaran dengan borang webinar di dalam genre yang di bawah tajuk SPL KPM lah. Jadi cikgu boleh copy borang di situ, kemudian cikgu isi dan cikgu hantar balik pada folder penghantaran bahan. Jadi ikutlah penghantaran bahan webinar, penghantaran borang e-pembelajaran atau borang bacaan buku. Jadi cikgu hantar je di situ, nanti saya akan tengok dan untuk tujuan pengesahan. Terima kasih pada Cikgu Zarfan yang telah ajar untuk masukkan file. Terima kasih. Okey. Itu hal-hal lain lah. Okey, bagus. Okey, nanti akan Okey Man, tak apa Man. Jangan risau. Nanti akan ada kod barunya. Saya dah install QR code baru, link tak boleh nak tekan. Okey, tak apa Man, jangan tekan dulu Man. Sabar dulu. Okey. Okey, Darin, saya nak sikit juga ni, ada hal lain ni banyak sekarang ni banyak pertandingan yang dianjurkan oleh pihak luar. Tadi pun saya dah minitkan beberapa jadi nanti mohon cikgu tengoklah cikgu-cikgu yang berkenaan lah, panjang-panjangkan lah ada yang di bawah pusat sumber, ada yang di bawah koko jadi harap dapat diambil tindakan lah. Okey, kemudian untuk lagi satu sekarang ini saya dah mohon untuk fikir satu sharekan borang penandaan buku tulis borang penandaan latihan murid. Jadi mohon cikgu isi untuk bulan Januari, untuk bulan Februari ni. Maknanya isi satu borang untuk Januari dan isi satu untuk borang bulan Februari Cikgu boleh dah. Apa yang cikgu bagi latihan itu cikgu dah tanda, apa cikgu isi borang. Jadi penting. Yang ini pun diminta ditanya dalam kunjungan tuar itu okey. Minta nanti cikgu Syu kongsikan borang tu ya. Dekat mana Cikgu Syu? Kongsi ada tak? Cikgu Syu? Borang apa tu Haji? Borang semakan buku latihan murid. Ada. Nanti saya hantar. Dalam tim. Okey. Tim ya. Nanti bagi tahu tim mana Okey. Tim Haji. Ya. SPL KPM memang tengah dia tutup untuk pendaftaran taklim apa-apa pendaftaran sekarang. Saya dah buat lagi sekali, memang isu yang sama. Okey, tak apa. Dia ada masalah teknikal. Tak apa. Mana ni mungkin nak kemas kini tu Okey. Sekarang ni banyak orang guna, banyak orang buat semua bagi SPL sekali sesi berpuluh-puluh ribu masuk Tak apa. Jangan risau cikgu. Jangan risau. Nanti kita akan Assalamualaikum Tuan Haji. Ya. Saya Nur Azila nak mencelah sikit. Okey, boleh. Okey, Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua. Okey, saya ada masukkan result ujian bulan September dalam yang Teams SK Tamin Jaya. Nanti cikgu-cikgu kalau nak buat teori, cikgu boleh rujuk kat situ je lah. Bahagian setiausaha peperiksaan. Okey, itu saja. Okey, terima kasih. Terima kasih Tuan Haji. Okey, terima kasih. Baik, okey. Okey, satu lagi nak maklumkan. Okey, arahan kepada parent tentang jadual waktu PDPR version 2.0 ini saya akan draft bersama dengan perongkanan. Nanti saya akan panjangkan dalam grup khas GB tu, nanti cikgu forwardkan kepada parent supaya semua sama. Supaya semua sama. Tak adalah cikgu tahun ni buat lain, cikgu sana buat lain nanti tak sama. Jadi sama je, cikgu forwardkan saja. Nanti saya buatlah Okey Jadi tak boleh masuk. Net tak boleh masuk
Tak payah, belum boleh lagi ni cikgu Nik ya. Okey. Untuk link kehadiran ni belum boleh lagi ya. Okey. Kemudian yang terakhir saya nak ingatkan juga pada hari Isnin saya dengan penolong kanan ya ada sesi perbincangan dengan dua orang guru pemulihan ya. Jadi harap dua orang guru pemulihan, Cik Azrai dan Puan Nur Azian ya, dapat hadirlah jam 11 ya, jam 11 untuk kita buat perbincangan berkaitan dengan pemulihan ya. Dan mohon sediakanlah minit curai yang telah dibagi taklimat itu dan juga bahan-bahan yang berkaitan untuk kunjung bantu pemulihan pula ya. Okey. Saya dah habis. Rasanya saya dah terangkan semua sekali apa yang patut saya terangkan. Okey. Jadi sebelum itu saya nak last penutup last penutup. Tadi ada salah masuk rumah tu. Saya ambil kesempatan sikit je. Kesempatan sikit je. Okey. Nak terang okey. Nampak Puan Suriza ya? Paparan Teams yang banyak-banyak ni. Nampak. Okey. Jelas. Okay. Jelas. Okey, suara tak merdu Okey. Okey. Cikgu perlu jelaskan, perlu faham betul-betul perkara ni Cikgu tengok setiap kali kita nak adakan mesyuarat, tengok tim mana. Tengok tim mana Tim mana. Saya bagi okey akan diadakan pada Teams MS Team 2021 pengurusan dan pentadbiran. Jadi cikgu klik, tunggu dulu dekat sini. Klik Teams ini, cikgu tunggu. Cikgu tunggu. Okey, tunggu je dekat sini. Ada saja kotak biru ni baru cikgu join. Macam tu Cikgu blur. Okey, untuk besok kita akan buat pada Teams ni. Ada 5 mentor-mentee. Jadi kita akan klik kat sini. Bukan. PLC Guru Besar. Silap. Besok adalah dekat sini. PLC Guru Besar. Jadi klik kat sini. Tunggu dekat sini. Tunggu saja. Ada perkataan join, baru buat. Ni siapa yang buat ni? Mesyuarat ni. Rosliza Ahmad. Okey, Cikgu Rosliza. Pergi balik, masuk balik kat sini, tekan end meeting. Kalau tidak, sampai bila dia ada je kat sini. Ini nampak dia dah buat meeting. Dia dah buat meeting. Dia dah buat meeting dia sendiri kan ni. Dia seorang aja nampak ni. RM ada kan tu. Jadi, okey, jangan keliru. Itu saya nak terang sikit ni. Kan? Tengok tim mana. Okey, kadang-kadang dia buat tim dekat SK Taming Jaya. Tetapi channel je dia mana? Dia ada channel. Okey kat mana channel tu? Kita ada Teams yang di ni dekat anak-anak kat bawah ni, ini adalah namanya channel. Kalau saya buat dulu macam saya buat dulu di SK Taming Jaya kan. Channel kunjung bantu. Channel kunjung bantu maknanya pergi kat kunjung bantu. Contohlah kan. Paling mudah cikgu dah buat iaitu dekat panitia itu kan. Maknanya meeting panitia dibuat di tim panitia tetapi ikut channel masing-masing. Ada channel bahasa Inggeris, ada channel matematik. Kalau orang bahasa Inggeris, dia klik panitia, dia tunggu dekat bahasa Inggeris. Dapat saja link join warna biru tu, baru join. Macam tu itu cikgu Yang tadi awal tadi yang banyak-banyak tu adalah Teams. Yang di dalam Teams dia ada anak-anak iaitu kita namakan dia channel. Jangan terkeliru, jangan tersalah. Jangan jadi macam Ajai dan Nurul. Nyanyi lagu keliru, akhirnya dia bercerai. Kan? Itu penutup petang ini. Harap dapat dipahami semuanya ada pertanyaan last. 1 minit dah terlajak. Assalamualaikum Tuan Haji. Ya, Waalaikumsalam. Ya, Cikgu Z. Saya ni esok ada mesyuarat pengakap lah. Dibenarkan. Minta maaf Tak apa, Cikgu Z orang terror tak benda dah.
Jangan macam tu. Ini orang boleh ni ya cakap aja dia boleh kendiri, pembelajaran kendiri tak apa. Ya, nanti boleh tengok video balik Cikgu Zat. Boleh tengok video balik. Okey, terima kasih. Video balik. Okey. Luruskan Okey. Apa Ustaz Yusri type ni? Ustaz Yusri type apa? Tak keluar lagi. Aku cinta, aku rindu. Oh, Ajai. Okey. Ya kan ada tu ya. Okey. Ada ni. Oh, Farizan pun mencelah juga. Okey. Tuan Haji. Ya. Saya nak baiki balik waktu tadi, masih lagi berguna saya rasa jadual ni untuk tahun 3 dan tahun 4, lambat lagi nak sekolah kan. So waktu habis PDPR untuk sesi petang 5.45. Saya minta maaf atas kesilapan waktu tu. Jadi bukan habis 5.15 lah, 5.45 dan saya akan update semula dekat tim yang betul punya. Jadi cikgu jangan download lagi. Minggu depan esok saya akan upload yang baru, yang terkini. Okey. Ya. Okey, tak apa, nanti Puan Su baiki balik. Nanti bila dah boleh download, nanti Puan Su akan maklumkan ya. Puan Su akan maklumkan. Begitu juga kalau di Cikgu Suhaimi pun kalau ada pembetulan ya, nanti kita akan maklumkan. Okey, ada lagi Cikgu? Dah 5.33 dah rasanya kalau tak ada. Okey kalau tak ada kita tutuplah kat sini Dan kalau ada pertanyaan boleh WhatsApp pada saya ataupun kepada penolong kanan pun boleh juga Okey, kalau tak ada apa-apa, sekian, terima kasih banyak-banyak cikgu, terima kasih banyak-banyak kerana kita dapat mengadakan taklimat ini walaupun kita tahu sekolah akan buka mulai 1 Mac dan mulai 8 Mac Jadi ada waktu lagi, lebih kurang 2 minggu lagi kita akan menggunakan jadual waktu PDPR ini Okey, jadi kita sama-sama laksanakannya dan kita tutup, kalau tidak ada pertanyaan lagi kita tutup kita punya perkongsian taklimat ini borang kehadiran kita akan bagi kemudian Kita tutup dengan tasbih kafarah dan surah Al-As. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.